Baik, kembali bersama kami Malaysia hari ini. Selamat pagi kepada anda yang bersaja bersama kita. Dan pastinya untuk memulakan perbincangan kita ini, sebelum tu kita ingin melihat dulu, kita ada segmen yang cukup menarik, iaitu cerita Bulan Merdeka. Dan kali ini kita akan meninjau pula apakah sebenarnya antara lokasi yang begitu bersejarah sebenarnya, Zoo Negara. Itu dia. Saya ingat saya pernah sampai ke Zoo Negara ketika darjah 1. Dan sekarang kali terakhir ke? Tidak. Oh, tidak. Tahun ni ada juga pada bulan 1 dulu, membawa keluarga buat pertama kalinya. Tapi cuma terkilan tak sempat melihat gajah. Sebab mungkin waktu dia buat persembahan tu dah pun tamat. Hanya sempat melihat zirafah. Sebenarnya adalah satu khazanah negara. Betul. Walaupun kita lihat ada perjuangan untuk kadang-kadang ketika COVID-19 dikatakan bahawa kita perlukan program seperti anak angkat ataupun program haiwan angkat untuk memberi makan kepada haiwan terjejas ini. Ya, betul. Sebab tak ada pengunjung, tak ada sebarang aktiviti di dalamnya, mungkin juga memberi impak kepada Zoo Negara. Ya, pasti Zoo Negara telah pun dirasmikan sejak tahun 1963 oleh Perdana Menteri Malaysia yang pertama, almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, apa kata kita saksikan bingkisan ini. Tanggal 31. Seekor bernama Sibol, berumur 44 tahun, berasal daripada Temerloh. Seekor lagi Siti, berumur 43 tahun, berasal daripada Bukit Fraser. Ditubuhkan pada 14 November 1963, Zoo Negara merupakan lokasi penempatan 476 spesies mamalia, burung, reptilia, amfibia dan ikan. Ia mula dirasmikan oleh Perdana Menteri Malaysia yang pertama, almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Zoo berkeluasan 110 ekar ini menjadi lokasi kunjungan orang ramai, terutamanya pada hujung minggu dan cuti umum. Antara haiwan yang menjadi tumpuan di sini ialah gajah, mamalia yang dipamerkan sejak tahun 1988. Meskipun diambang kepupusan, ketelitian penjagaan haiwan ini masih diterapkan demi kelangsungannya. Abdul Halim Johari ialah petugas yang menjaga 2 ekor gajah bernama Siti dan Sibol. Kedua-dua gajah ini mula dijaga Halim sejak 8 tahun lalu. Rutin harian di Seksyen Gajah. Yang pertama, kita pagi, kita akan cek keadaan kondisi night quarters. Yang kedua, kita akan cek kesihatan gajah. Beginilah rutinnya setiap pagi, memastikan kandang haiwan ini bersih dan selesa. Gajah ni penjagaan dia rumit sikit. Dia perlukan kasih sayang, kena belayan perlahan-lahan. Kita tak boleh berkasar dengan gajah. Tepuk dia, panggil nama dia. Haiwan seberat hampir 4 tan ini turut dimandikan setiap hari selama 10 hingga ke 15 minit. Ia bertujuan menyejukkan badan mamalia darat terbesar ini. Sambil dimandikan, tahap kesihatan gajah-gajah ini turut diperiksa. Saya ambil masa lebih kurang dalam 3 bulan. Barulah saya boleh rapat dengan gajah, barulah dia mau mengikut arahan. Sebab gajah ni dia susah menerima orang baru sebagai kawan dia. Selagi dia anggap kita sebagai musuh, kita tak boleh rapat dengan dia. Setelah selesai gajah ini dimandikan dan penjaga-penjaga akan memberi makan sekurang-kurangnya sebanyak 300 kg buah-buahan ataupun sayur-sayuran akan diberi pada setiap hari. Sama-samalah kita menjaga kelestarian gajah. Sebab gajah juga perlukan kehidupan seperti manusia. Jadi kalau kita dah ambil rumah dia tu, contoh dia hutan tu, kita dah merampas hak dia. Makin hari makin pupus dia akan pindah ke tempat lain. Mungkin hari ini kita boleh tengok gajah, tak mustahil 20 tahun akan datang gajah akan pupus kerana kerakusan manusia.